Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya setaufik dan hidayah daripada Allah mengizinkan pertemuan kita sekali lagi pada hari ini, diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mengimarahkan rumah Allah, dipilih untuk menjadi sebahagian daripada tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada bulan Syawal setelah kita selesai menunaikan ibadah fardu puasa di dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang lalu. Mudah-mudahan kita mencapai matlamat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Allah menyebut dalam rangkaian dalam ayat-ayat dalam suratul Baqarah berkenaan dengan Ramadan, ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita di dalam mencapai matlamat kedatangan bulan Ramadan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggariskan matlamat takwa dengan memfardukan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa kefarduan ibadah puasa itu punya matlamat yang sangat jelas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita ini, jiwa kita ini seorang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan matlamat yang kedua Ramadan adalah untuk menjadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasa dalam bulan Ramadan, kemudian besarkan Allah seperti yang ditunjukkan. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Betapa segala nikmat yang Allah beri kepada kita ini begitu banyak. Tuntutan untuk bersyukur ke atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu tuntutan yang lahir daripada jiwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah menyebut dalam ayat yang ke-186 daripada suratul Baqarah, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an fallastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lebih kurang maksud Allah menyebut bila hamba-Ku bertanya mengenai aku, sesungguhnya aku dekat. Aku perkenankan segala permintaan bila mereka bermohon. Lalu Allah kata, maka terimalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada aku. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita berada dalam bulan Syawal. Kita menghampiri bulan-bulan haji ataupun berada pada bulan haji, Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah kita akan melaksanakan suatu ibadat yang menjadi kefarduan, rukun Islam yang kelima bagi kita yang terpilih pada tahun ini. Ada di kalangan kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah. Ada di kalangan kita yang telah pun pergi melaksanakan ibadah haji, telah dipilih menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada di kalangan kita yang dipilih pada tahun ini untuk menunaikan ibadah fardu haji, dan ada di kalangan kita yang masih menanti-nanti bila pula giliran kita akan sampai untuk menunaikan ibadah haji yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Kadang-kadang kita sudah boleh kata cukup segala persediaan. Dari sudut ilmunya, kita mengaji ilmu haji ni, kursus haji ni. Biasanya orang Melayu kita ni nak pergi haji, buat kursus haji ni kurang-kurangnya 3 tahun sebelum pergi haji dia dah masuk kursus dah. Silap-silap kadang-kadang 4 tahun dia mengaji haji. Kalau masuk universiti dah degree dah bab haji ni. Kadang-kadang 3 tahun. Bahkan ada orang 5 tahun dah belajar bab haji, tak pergi-pergi haji lagi. Sebab tak yakin, katanya tak tuntas lagi apa yang dia faham tentang ilmu haji dan sebagainya. Hakikatnya, pergi ke tak pergi kita dalam melaksanakan ibadah haji adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin ada di kalangan kita yang tidak punya apa persediaan dari sudut ilmu, tidak punya apa persediaan yang mencukupi dari sudut apa jua yang kita kata yang tak berapa lengkap. Tetapi oleh kerana ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, giliran kita telah sampai pada tahun ini, maka tidak ada orang yang boleh menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tertulis bahawa kita menjadi tetamu Allah pada tarikh begini-begini, pada waktu begini-begini. Sekalipun segala usaha yang kita buat dan kita lakukan, tetapi kita bukan pilihan Allah untuk jadi tetamu Allah pada tahun ini, tetap kita terhalang dengan apa jua halangan yang akhirnya menyebabkan kita tidak boleh menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di kalangan kita yang tidak punya persediaan yang berapa lengkap, tetapi Allah telah menetapkan inilah waktunya untuk dia pergi. Maka tak ada orang yang boleh menolak sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebagai muhasabah kepada kita bersama, sebarang perkara ibadat, sebarang perkara kebaikan, sebarang perkara kebajikan, apabila Allah telah memilih kita untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah ia dengan penuh kesempurnaan. Kerana setiap ibadat dan kebajikan yang boleh kita kerjakan dan kita lakukan, ia bukan bergantung pada persediaan kita, ia bukan bergantung pada kemampuan kita, ia bukan bergantung pada pemilihan manusia, tetapi ibadat-ibadat ini hakikatnya ia adalah merupakan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta keberadaan kita dalam surau pada malam ini pun pilihan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Taufik dan hidayah Allah lah yang menggerakkan kita untuk datang ke rumah Allah. Kita kata malam ni lapang ustaz, kenduri kahwin pun tak ada, open house pun tak ada, semua dah close belakang dah. Tapi tak kira juga orang kita ni, 1 Zulkaidah dia bantai jamuan raya lagi. Tak ada tanya ustaz boleh ke buat jamuan raya lagi ni? Saya kata jamuan raya ni tahun depan pun boleh, tak ada hal. Tapi yang nama Aidul Fitri ni tu satu hari tu, 1 Syawal tu, hari raya tak ada jadi hal tuan-tuan. 2 Zulkaidah jamuan hari raya, bantailah. Seorang Melayu kita ni kelebihan yang buat makan, ke mana pun mesti nak makan juga. Dia nak buat jamuan raya dah sokan, sebab dah habis Syawal, dia buatlah jamuan meraihkan jemaah haji. Jamuan juga, jamuan meraihkan jemaah haji. Yang pergi haji tak ada pun, tapi rami juga, sebab kes nak makan dia pasal. Tak apalah, sebab raya-raya ni dia tak ada istilah. Dalam istilah syarak disebut dengan Aidul Fitri, dalam istilah Islam disebut dengan Aidul Fitri. Bila Aidul Fitri? 1 Syawal, hari yang diharamkan kita berpuasa, hari yang ada sunat mandi Aidul Fitri, ada khutbah Aidul Fitri, ada solat sunat Aidul Fitri. Yang nama Aidul Fitri 1 Syawal saja. 2 Syawal, 3 Syawal itu nama hari raya. Raya ni apa? Raya ni bosan. Makna raya bosan. Hari raya maknanya hari bosan. Jalan raya, lebuh raya, hantu raya, pasar raya. Dia sebut raya ni bosan.
Jadi bila kita diberi pilihan, telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan sesuatu ibadat, sesuatu kebaikan, yakinlah bahawa pilihan Allah Ta'ala adalah pilihan yang sangat tepat ke atas diri kita. Ada orang yang cuba berusaha semampu yang mungkin untuk mendatangi perkara-perkara kebaikan, tapi tak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak beroleh kekuatan untuk melakukannya. Macam tuan-tuan boleh datang malam ini, dia adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Bukan sebab lapang. Berapa ramai orang yang lapang tapi tak dipilih oleh Allah untuk datang malam ini. Dengan kekuatan taufik dan hidayah dari Allah lah, maka kita ada kekuatan melakukan sesuatu perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di antara doa yang menjadi suatu kewajipan yang diulang-ulang kepada kita semua untuk baca. Doa lain ni tak ulang pun tak apa, tapi doa yang ni kena minta selalu. Iaitu ada 3 benda dalam hidup kita ni yang kita kena minta dan kita kena ulang sungguh-sungguh. Hak lain ni tak minta pun tak apa, Allah bagi. Doa minta makan, tak minta pun Allah bagi makan, jangan takut. Kita duk bimbang nak makan apa lah ni, duk bimbang. Jangan takut, bab makan ni rezeki Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang melata di atas muka bumi ni yang namanya hidup, selagi kita ada makanan untuk dia, ada rezeki untuk dia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin dia risau nak makan apa lah hari ni. Orang kaya dia risau nak makan kek mana hari ni. Ini soalan orang kaya, mana nak makan? Kelompok, Putrajaya, Subang. Ini orang kaya punya soalan, makan di mana? Orang yang ada kuasa pula, dia tanya siapa kita nak makan hari ni. Dia tanya makan juga, cuma tanya siapa kita nak makan. Orang Negeri Sembilan tu orang Selangor, rasa macam boleh makan orang Selangor ni. Contoh dia. Baik, apa dia 3 benda yang hari-hari kena minta, wajib diminta? Pertama, doa minta hidayah daripada Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dengan hidayah lah menyebabkan kita ada kekuatan untuk taat dan beribadat kepada Allah. Apa makna hidayah? Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu diprogramkan kita baca Al-Fatihah. Baca Fatihah ni bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi hari-hari. Bukan setakat hari-hari, sekurang-kurangnya bagi yang solat 17 kali satu hari baca Al-Fatihah. Dan dalam bacaan surah Al-Fatihah kita jumpa ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk kepada kami untuk berada pada jalan yang lurus. Maka hidayah yang kita pohon itu hidayah yang berbentuk hidayatul taufiq, hidayah yang menjadi petunjuk untuk kita melakukan kebaikan dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang menjamin kita ni berada pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar, sehingga akhir hayat kita nanti kematian dalam keadaan lurus, dalam keadaan berada pada jalan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, doa mohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi subuh kita dah baca doa kunut, Allahumma hdina, Allahumma hdini. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, berilah petunjuk kepada kami. Nak boleh sembahyang zuhur nanti pun hidayah, bukan kelapangan, kena ingat. Bukan kelapangan, bukan kesihatan, bukan kemampuan yang menggerakkan kita untuk ibadat, tapi hidayahlah yang menggerakkan kita untuk ibadat. Ada orang yang pergi Mekah, pergi haji, sembahyang 40 waktu di Masjid Nabawi, tak tinggal-tinggal. Lift rosak, sakit lutut, jalan kaki lah. Sembahyang fardu jamaah di Masjidil Haram, tiap-tiap waktu, tak pernah tinggal sembahyang fardu di Masjidil Haram. Tapi bila balik Malaysia, rumah dia sebelah Masjid Haram, pergi masjid. Di Mekah hari-hari Masjidil Haram, tapi balik Malaysia haram pergi. Bukan orang sini, orang tempat lain.
Maknanya bila dia pergi Mekah tu dia diberi hidayah oleh Allah, tapi bila balik hidayahnya sudah ditarik. Kita bimbang bila Allah menarik hidayah. Allah tarik rezeki tak apa, Allah ganti yang lain. Tapi kalau Allah tarik hidayah, kita berada dalam kesesatan pula, ya'udzubillah. Yang kedua, kena minta hari-hari apa tuan-tuan? Kena sungguh-sungguh minta hari-hari apa dia? Yang kedua, kena minta keampunan, maghfirah daripada Allah. Hari-hari kena minta. Sebab apa hari-hari kena minta? Sebab hari-hari buat dosa. Pokok tuan-tuan boleh ngaku dengan saya hari ni, Ustaz, Alhamdulillah hari ni saya tak ada buat dosa. Hari ni lah. Siapa boleh jamin rasa-rasanya yang hari ni dia tak buat dosa? Yang tengah bercakap ni pun tak tentu lagi ni tuan-tuan. Tak banyak tak apa lagi dosa daripada tuan-tuan yang duduk di bawah ni. Cuma hikmah Allah Ta'ala, kasihnya Allah pada kita, dosa ni tak berbau dan dosa ni tak nampak. Kalau dosa ni nampak dan berbau, subhanallah, silap-silap yang tengah duduk ceramah ni lagi kuat bau dosa dia daripada tuan-tuan yang tengah dengar ceramah. Hak yang lain ni bau juga. Ustaz depan tu lagi busuk bau, lagi tahu dosa dia. Kalau dosa jenis nampak, lagi parah. Tiap-tiap orang ada bunyi seorang satu. Bunyi kau karung kau, bunyi lah. Tiap kali berdosa, satu biji batu masuk dalam bunyi itu. Pagi sampai ke malam, agak-agak berapa bunyi kita kumpulkan. Kalau nampak lah. Tuan-tuan yang datang surau ni bawa 2 bunyi, ustaz yang berceramah ni 5 bunyi bawa. Oh subhanallah. Itulah hikmah Allah. Allah menyembunyikan dosa supaya kita ni ambil peluang untuk bertaubat. Anak-anak Adam, kata Nabi, tak pernah yang setiap anak Adam buat silap, kata Nabi. Yang paling baik bukan orang yang tak melakukan kesilapan, tapi yang baik adalah orang yang memperbaiki kesilapannya. Itulah bezanya Nabi Adam dengan Iblis. Nabi Adam buat silap, Iblis juga buat silap. Bezanya Iblis aba wastakbar, enggan dan sombong. Sedangkan Nabi Adam mengaku salah, menyesal, lalu bertaubat, akhirnya masuk syurga Allah yang kekal abadi semula. Ini beza dia. Jadi apa kita nak minta? Mintalah keampunan daripada Allah Ta'ala tiap-tiap hari kena minta. Sehingga dari riwayat Nabi beristighfar 1 hari lebih daripada 100 kali. Sedangkan Nabi ini sifatnya laqad ghafarallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Telah diampun dosa Nabi ni yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita minta dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh hari-hari kena minta. Minta apa? Minta rahmat daripada Allah. Kenapa minta rahmat? Kerana dengan rahmat Allah lah kita akan masuk syurga Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulu ahadukumul jannah illa ayyataghammadani Allah. Kamu, kata Nabi, tak masuk syurga melainkan kamu diberikan rahmat oleh Allah. Wala anta ya Rasulullah, kau pun sama ke ya Rasulullah. Nabi kata, ya, bahkan dengan rahmat Allah Ta'ala lah yang melayakkan kita masuk syurga Allah. Tuan-tuan, mana nak dapat rahmat Allah? Rahmat Allah ni sembunyi, perkara yang tersembunyi, ya? Di antara perkara-perkara yang Allah sembunyi di atas muka bumi ni, yang Allah sembunyikan, rahmatnya dalam ketaatan, murkanya dalam kemaksiatan. Ini benda yang Allah Ta'ala sembunyi. Kenapa? Kenapa rahmat Allah sembunyikan dalam ketaatan? Supaya kita sentiasa mendatangi dalam seluruh kehidupan kita ini perkara-perkara ketaatan. Jangan pandang remeh sesuatu kebaikan kalau kebaikan itu mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sapu tai cicak contoh, kita nilai, alah sapu tai cicak joput, setakat sapu tai cicak berapa sangatlah pahala dia. Baik aku azan, lagi besar pahala azan. Pada kita azan tu pahala besar, tapi Allah tak pandang azan kita yang kita lakukan itu. Sebab apa? Mungkin ada riak kita dalam azan.
Tambah lepas azan orang puji pula. Macam dalam TV lah azan kau. Ya pun, orang tahu. Langsung habis ya tuan-tuan. Dia sapu tahi cicak dalam keadaan ikhlas, tak ada orang nampak. Bondo kecil, tapi yang kecil itu Allah pandang dengan rahmat, Allah pandang dengan kasih sayang. Mungkin asbab itulah yang melayakkan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pandang mungkin kecil, tapi yang kecil itu yang membawa kepada ketaatan. Di sanalah letaknya rahmat Allah. Jadi mana letaknya rahmat Allah? Rahmat Allah ada pada ketaatan yang kita kerjakan. Justru buatlah semampu yang mungkin kebanyakan ketaatan yang banyak yang mampu untuk kita lakukan. Sebab itu jangan kita ambil mudah, jangan kita kesampingkan perkara-perkara ketaatan ini. Walaupun sifatnya kita nampak kecil, tapi mungkin yang kecil itu di sisi Allah ianya besar. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, 3 perkara inilah yang dalam kehidupan kita ni kena minta sungguh-sungguh. Hak yang lain ni saya sebut tak minta pun tak apa. Tuan-tuan minta rezeki, panjang doa bab rezeki ni. Ya Allah bagi rezeki yang murah, luas, berterusan, berpanjangan. Hafal pula doa duha kan. Kalau di langit turunlah, kalau di bumi keluarlah, kata dia. Kalau kotor bersihkanlah, kalau segala macam bab rezeki. Sedangkan rezeki ini menjadi suatu perkara yang telah dijamin. Sedang 3 perkara itu adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Justru bila kita dipilih untuk menjadi tetamu Allah, kita bersungguhlah untuk meminta pada 3 perkara ini. Hidayah Allah, keampunan kepada Allah, dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak kita ini hanya melakukan perkara kebaikan di saat melakukan ibadah haji sahaja, tetapi dikekalkan kehidupan kita dengan kebaikan dalam hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berada sentiasa dalam kebaikan yang dinamakan dengan haji mabrur. Mana datang perkataan mabrur ni? Mabrur ni maknanya haji yang makbul, haji yang diterima. Perkataan mabrur datang daripada perkataan albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebajikan itu dengan memalingkan muka ke timur dan barat, tapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal soleh. Apa makna albir? Kebajikan. Bermakna setelah selesai menunaikan ibadah haji, kita beroleh haji yang mabrur, maka haji itu yang mengekalkan kita dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Kita terus mendatangi perkara kebaikan, terus melaksanakan perkara-perkara kebajikan. Itulah tandanya haji mabrur pada diri seseorang. Bukan melokek kopiah, bukan melokek nama haji. Separuh orang dia kata tanda haji mabrur ni dah balik haji, orang panggil haji. Itu bukan tanda haji mabrur. Ada orang yang belum pergi haji, orang dah pergi haji dah. Nak pergi haji apa pula tu? Belum pergi haji, orang dah pergi haji dah. Dia kata satu lagi kopiah melokek kat kepala. Melokek kopiah kat kepala ni tanda haji mabrur. Ada je orang yang pakai kopiah tak pergi haji lagi. Ada orang kopiahnya boleh tahan, tapi dia pun handaknya boleh tahan juga, pun tak tentu juga dengan perkara-perkara zahir. Jadi pesanan saya pada tuan-tuan yang akan menjadi tetamu Allah, jadi tetamu Allah ni dia beza dengan menjadi tetamu diraja. Yalah, kita sebut diraja lah, pasal mana ada jemputan yang lebih istimewa dalam kehidupan kita ni melainkan bila raja jemput. Kalau tuan-tuan dapat jemputan di raja, special lah jemputan tu nak sebut. Raja datang jemput bawa kereta, bukanlah raja, dia punya staff lah. Dia datang jemput bawa kereta, dia suruh kita pakai pakaian rasminya ataupun pakaian siap-siap dia. Kemudian dipilih menjadi tetamu raja, pergi istana raja. Bila dipilih menjadi tetamu di raja, pergi ke istana raja, apa persiapan yang kita kena siapkan?
sudah tentu tuan-tuan kena beri tumpuan terhadap pakaian. Atau dalam istilah yang lain, maknanya kita kena letakkan persiapan zahir yang begitu rapi. Kena pakai baju yang gosok elok-elok, tak ada baju yang elok pergi tompah. Ni nak ngadap raja ni, kasut kilat, boleh suluh muka kasut tu, stukin, boleh stukin baru, jangan sebelah biru sebelah hitam, tak ada songkok, boleh songkok. Sebab nak menghadap raja, belajar step depan, 5 step ke depan, tarik, angkat tangan, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Berlatih sembah pati harap diampun. Hebat berlatih sampai depan raja, ampun tuanku, tuanku pati ampunkan. Lu hebat punya berlatih pun silap juga. Maknanya kalau nilaian raja menilai manusia yang menjadi orang yang menjadi tetamunya, yang dinilainya adalah zahir yang nampak sahaja. Bermakna persiapan zahir yang nampak ni kena buat sungguh-sungguh. Itu kalau menjadi tetamu manusia. Tapi kalau menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang zahir ni kita siapkan mengikut kadar kemampuan kita atau mengikut kehendak syarak. Yang lebih penting lagi, yang dinilai oleh Allah bila jadi tetamu Allah atau melakukan ibadah pada Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati dan jiwa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang pada zahir rupa paras kamu, zahir kamu macam mana, Allah tak nilai. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati yang kamu bawa dan amalan yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bila nak jadi tetamu Allah, yang kita persiapkan persoalan zahir. Baju apa nak beli, baju apa nak pakai, sampai tak tidur-tidur malam mikir baju apa nak pakai. Jangan bimbang tuan-tuan, bawalah sekadarnya. Sebab bila sampai Mekah, macam-macam baju tuan-tuan boleh. Bapak baju ke Mekah pun ada, atuk baju pun ke Mekah tu ada, semuanya ada. Jadi tak perlu jadi kebimbangan pada kita soal zahir ni. Tapi janganlah sampai bila tak bimbang soal zahir ni sampai pasport pun tertinggal. Itu bukan dia. Ustaz kata tak penting ni semua ni, dunia ni zahir belakang ni, kata dia. Yang penting hati, kata dia. Bila nak check in, tengok-tengok pasport tak bawa, langsung tak apa pergi. Itu pun satu hal juga. Jadi maksudnya nak kata, buatlah persediaan jiwa, persediaan hati untuk bawa ke Mekah menjadi tetamu Allah. Bukan hanya menjadi tetamu Allah Ta'ala sahaja di Mekah, bahkan menjadi tetamu Allah di rumahnya, di masjidnya, di surau yang kita datangi. Bukan mendatangi dengan perkara zahir sahaja yang baik, tapi yang lebih utama mendatangi rumah Allah Ta'ala ini dengan hati dan jiwa yang tawadhu, yang merendah diri, yang mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, saya pun tak cadang nak ceramah lama. Pertama saya minta maaf sebab kelewatan. Tadi ada aksiden yang sangat dahsyat di perjalanan saya tadi di Lebuh Raya Lekas, dan saya pun lepas daripada ni ada satu lagi program yang tak dapat nak dielakkan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kepada tuan-tuan yang dipilih untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini dengan hajjan mabruran wa sa'yan masruran wa amalan mutaqabbalan. Haji yang mabrur, perjalanan yang dipermudahkan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.